mengemukakan kepentingan negara-negara ASEAN dengan memastikan ASEAN sentiasa berada di tengah-tengah kerangka serantau yang mengimbang, middle power yang dikatakan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Nah, matlamat utama ASEAN adalah mewujudkan institusi-institusi dan norma-norma yang menggelakkan keamanan dan kestabilan di rantau melalui ketulusan, dialog dan juga predictable state behavior. Dan dalam konteks mengetengahkan isu-isu keamanan dan security ini, dalam ASEAN, Malaysia selaku pengurusi pada tahun 2015 akan melakukan beberapa cara, dan diantaranya iaitu menggalakkan pendekatan berasaskan peraturan dan pengurusan rule based dan juga hubungan antara negara di rantau ini. Dan juga ASEAN mempunyai instrumen-instrumen seperti Treaty Keamanan dan Kerjasama di Asia Tenggara, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, dan juga prinsip hubungan saling bermanfaat Bali Principle. Dan kita juga ingin memperkasakan institusi-institusi yang diterjui oleh ASEAN itu yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan, seperti Sidang Kemuncak Asia Timur ataupun East Asia Summit, dan juga forum serantau kita, serantau ASEAN, iaitu ARF, ASEAN Regional Forum, dan juga mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan Plus ASEAN. Dan institusi-institusi ini yang melibatkan semua kuasa-kuasa besar di rantau kita dan membantu untuk membina keyakinan. Yang penting itu kita haruslah membina keyakinan dan mengelakkan ketulusan dan kepercayaan strategik. Dan dalam kita menangani permasalahan atau konflik yang tercetus di negara-negara ASEAN, kita mempunyai cara-cara yang tersendiri, cara macam mana kita untuk menyelesaikan, dan cara yang terbaik, dan mengikut juga dari segi amalan-amalan kita yang terdahulu dan pendekatan-pendekatan kita yang ada. Jadi ASEAN menggunakan pendekatan yang membina ataupun constructive engagement dalam menangani isu-isu dalam kalangan negara-negara kita. Saya akan bercakap lagi mengenai ASEAN sebentar saja lagi, tapi sebelum itu saya nak tanyakan Datuk Seri mengenai suara yang boleh dibawakan Malaysia selaku negara anggota OIC, yang kita lihat setelah sekian lamanya mungkin kurang berkesan dari segi menyuarakan isu-isu yang penting buat negara anggota. Mungkinkah platform PBB ini sesuatu yang boleh digunakan Malaysia sekiranya kita berjaya? To be honest with you, secara sebenarnya saya tidak begitu menaruh harapan pada OIC. Dan oleh kerana apa yang berlaku di Egypt, apa yang berlaku di Syria, saya berpendapat bahawa OIC boleh memainkan peranan lebih penting daripada apa yang kita usahakan. Dan oleh itu, pada suatu ketika dulu apabila Syria dan juga Mesir, Egypt menghadapi masalah konflik, saya telah pun menulis surat pada Secretary General OIC supaya mengadakan satu perbincangan khusus tentang mencari jalan penyelesaian konflik-konflik yang berada ataupun berlaku di negara-negara ini. Tapi malangnya negara-negara OIC yang lain yang mempunyai kepentingan enggan mengadakan perbincangan khusus yang kita harapkan. Biarpun ada usaha-usaha yang dilakukan, tapi saya berpendapat bahawa OIC harus, yang saya katakan harus mengambil langkah-langkah yang boleh membantu negara-negara Islam. Dan konflik-konflik negara Islam ini sebaik mungkin boleh diselesaikan oleh umat Islam sendiri. Dan saya berharap bahawa dalam masyarakat yang akan datang dalam OIC, Malaysia akan mempertengahkan idea-idea cara macam mana penglibatan OIC, dan juga bukan saja untuk memendung konflik itu, tapi cara kita memulihkan selepas peperangan ataupun selepas konflik ini. Dan Malaysia telah pun dalam masa kita jadi pengurusi, kita telah mengutamakan langkah-langkah cara macam mana kita membantu ekonomi umat Islam yang telah pun mengarungi masalah konflik ini. Jadi saya berpendapat bahawa biarpun melalui PBB, tapi secara tulus, secara orang kata direct, secara langsung,
peranan Malaysia ini boleh kita juga sampaikan melalui OIC oleh kerana kita adalah di antara negara ataupun anggota OIC, dan I'm hoping that kita akan mengadakan mesyuarat secepat mungkin. Datuk Seri, kalau kita lihat dulu semasa pentadbiran Tun Dr. Mahathir, kita dianggap sebagai jurucakap dunia ketiga. Kita bercakap, kita lantang menyuarakan hak rakyat Palestin dan sebagainya. Jadi apa yang telah berlaku sekarang? Kita tak lihat peranan ataupun perkara itu menonjol lagi seperti mana dahulu. Adakah kita mengalami satu perubahan pada dasar luar kita, atau mungkin ada sesuatu yang Datuk Seri mungkin negara-negara ini telah pun belajar daripada Tun Dr. Mahathir yang lentang menyuarakan tentang kepentingan kedaulatan negara, dan sedikit sebanyak saya berpendapat bahawa dalam Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri Malaysia ketika itu telah pun orang kata menjadi champion of the third world. Jadi saya berpendapat bahawa negara-negara tersebut di antaranya telah pun berani menyuarakan tentang kedudukan mereka. Dan seperkara lagi keadaan sudah berubah. Keadaan sudah berubah di mana setiap negara keutamaannya ialah untuk menjaga kedaulatan negara masing-masing. Jadi setiap negara mempunyai kepentingan, dan ada di antara kepentingan itu berbeza. Jadi suara yang diutarakan oleh Malaysia pada hari ini barangkali berbeza daripada yang lalu, oleh kerana barangkali di negara-negara Afrika itu mempunyai pengutamaan yang berbeza daripada yang dulu. Tapi walau bagaimanapun bahawa pandangan Malaysia masih dihormati di rantau-rantau ataupun benua Afrika, dan juga di Latin Amerika dan tempat-tempat yang kita masih mempunyai orang kata pengaruh dan kepercayaan negara-negara itu terhadap kemampuan kita. Datuk Seri, sebelum kita berehat tadi saya ada bertanyakan kepada Datuk Seri mengenai kepentingan hasrat Malaysia untuk menduduki kerusi tidak tetap Majlis Keselamatan PBB ini. Rakyat mungkin tak nampak kepentingannya, tak lihat mengapa perkara ini boleh membawa apa-apa manfaat kepada mereka. Jadi mungkin Datuk Seri boleh perjelaskan signifikannya kerusi yang akan dipegang Malaysia ini sekiranya berjaya. Ya, saya sebagai ahli Majlis Keselamatan PBB, Malaysia mempunyai peluang yang amat baik untuk memainkan peranan yang lebih aktif dan menyumbang kepada usaha memelihara keamanan dan keselamatan sejagat. Ini yang rakyat kadang-kadang tidak melihat, bahawa peranaan sesebuah negara itu, dan di ketika ini Malaysia umpamanya, apabila kita menjadi keahlian dalam Majlis Keselamatan PBB, juga kita memberi sumbangan dan mempunyai peluang untuk mengutarakan pendapat-pendapat kita dan pendekatan-pendekatan yang harus kita usahakan ataupun kita utamakan, dan untuk memelihara keamanan kita. Dan saya ingat satu daripada kurnia ataupun yang tidak ada lebih baik daripada sesuatu dan melainkan daripada keselamatan dan keamanan negara. Dan peranan Malaysia sebagai anggota PBB, kita akan berusaha dan mengutarakan pendirian kita dan bekerjasama dengan anggota-anggota yang lain supaya dapat menjamin keselamatan sejagat dan berteraskan prinsip kedamaian dan kesederhanaan. Ini yang akan kita utarakan, dan saya percaya bahawa rakyat Malaysia akan berterima kasih. Rakyat Malaysia akan berterima kasih sekiranya keamanan dan keselamatan negara kita ini dapat ditadbir dengan baik. Dan kalau kita melihat, saya telah pergi beberapa buah negara yang mengalami konflik-konflik, dan saya telah pun berdoa jangan sampai kita, negara kita atau rakyat kita mengalami masalah yang penderitaan yang dihadapi oleh negara-negara dan rakyat-rakyat yang dalam negara yang mengalami konflik pada ketika ini. Jadi sebagai sebuah negara dagang, kita adalah itu kata trading nation, dan keamanan dan keselamatan dunia itu amat penting bagi Malaysia, dan dengan terpeliharanya keamanan dan keselamatan sejagat, maka negara kita dapat terus memupuk dan meningkatkan hubungan dengan negara lain. Dan di rantau kita macam South China Sea, Laut Cina Selatan ini, yang diantara orang kata laluan perkapalan atau trading route yang begitu sibuk, di antara tersibuk di dunia.
maka kalau ada orang kata keamanan, kalau ada keselamatan, maka hubungan kita dengan negara-negara lain, dagang yang lain, dan produk-produk yang kita hendak jual ke negara-negara lain, dengan adanya keselamatan dan keamanan ini, maka secara langsung Malaysia dan rakyat Malaysia menerima orang katakan satu nikmat yang di mana beberapa negara pada ketika ini tidak mendapat nikmat seumpama itu. Ya. Jadi bermakna kuasa sebagai satu negara anggota yang menduduki UNSC dan satu negara yang sebagai ahli biasa dalam PBB itu jelas berbeza ya Datuk Seri dari segi terjemahannya macam mana? Apabila kita menjadi anggota PBB itu, kita dapat menyuarakan secara langsung. Pasal dalam anggota keselamatan PBB itu terdiri daripada 5 kursi tetap, yang dipanggilkan adalah P5 dan 10 yang tetap. Jadi kita adalah di antara 15 buah negara yang terlibat secara langsung tentang mencari keamanan dan keselamatan negara di seluruh dunia. Dari melalui itu kita dapat mengutarakan pendapat kita, pendirian kita secara langsung. Dan kalaulah sekiranya kita macam sekarang kita tidak dalam keanggotaan itu, maka kita tidak dapat menyuarakan secara langsung pada selain daripada kita mengutarakan melalui UNGA, United Nations General Assembly. So daripada segi orang kata manfaat itu, dari segi penglibatan kita secara langsung, saya ingat inilah satu-satunya yang kita berhasrat menjadi anggota yang tidak tetap di PBB. Datuk Seri, kita lihat kepincangan di dunia sekarang ni bukan saja kita fokuskan kepada isu-isu keselamatan. Sekarang ni ada isu-isu keselamatan yang bukan tradisi. Kita lihat mungkin sumber ataupun kebangkitan kemarahan orang ramai mungkin berpunca daripada hal alam sekitar, kekurangan makanan, soal kemiskinan dan sebagainya. Juga mereka boleh menggugat kestabilan dan keamanan sesebuah negara. Bagaimana Datuk Seri, apa pandangan Datuk Seri mengenai ancaman seperti ini dan apa yang UNSC ataupun Majlis Keselamatan boleh lakukan untuk to handle these issues? Ini juga di antara perkara yang kita hendak utarakan daripada segi definisi ancaman keselamatan di abad ke-21 ini telah pun diperluaskan untuk merangkumi ini akibat bencana dan juga kekurangan sumber alam sekitar. Dan food security ini yang kita selalu utarakan daripada segi bahawa saya agak bimbang apabila membaca surat khabar bahawa El Nino akan berlaku di negara kita. Dan dari segi kalau kita kan ini ancaman bukan tradisi ini. Di antaranya kalau kekurangan makanan juga akan mengakibatkan bahawa sebuah negara itu tidak akan orang kata aman. Jadi kita juga bahawa masalah seumpama ini, di antaranya perubahan iklim, haruslah ditangani dengan secepat mungkin dan sebaik mungkin. Oleh kerana kalau bukan saja perubahan iklim itu sepertinya meningkatkan suhu panas, tapi juga akan mengakibatkan produktiviti kita daripada agro products kita akan terjejas. Dan apabila kekurangan makanan, maka ianya juga menjadi satu ancaman pada ketentraman dan keselamatan sesebuah negara. Jadi di peringkat UNSC perkara ini boleh diutarakan dan kita boleh mencari resolusi bersama. Kita akan utarakan dan kita akan mencadangkan langkah-langkah yang kita harap boleh membantu dari segi kelemahan-kelemahan yang ada. Dan ada juga di antaranya bahawa negara-negara yang besar mempunyai kepentingan-kepentingan, dan daripada itu ini dari segi climate change ini mereka enggan mengambil sesuatu langkah yang boleh orang kata membendung sedikit sebanyak keadaan yang nyata. Tetapi oleh kerana mereka mempunyai orang kata interest ataupun mengurangkan the emission of greenhouse gases yang boleh mengakibatkan naikkan suhu dan juga pollution yang lain-lainnya. Dan apabila mereka enggan mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan, maka ianya juga akan memberi ancaman pada seluruh dunia. Jadi kalau kalau kita tidak mengambil langkah yang sewajarnya, maka dalam abad ke-21 ini
ancaman seumpama itu akan menjadi realiti. Dari segi aspek terorisme pula, bagaimana Datuk Seri melihat dan menilai isu security dan keselamatan dunia, terutamanya di rantau ASEAN ni? Kita Masyarakat Antarabangsa memang mengetahui pendirian Malaysia tentang terorisme ini, dan kita mengutuk segala tindakan dan juga kaedah atau amalan keganasan atau terorisme ini. Dan bagi mengekang ancaman terorisme ini, Malaysia telah pun mencadangkan supaya masyarakat antarabangsa lebih bekerjasama melalui tindakan-tindakan ataupun pertukaran-pertukaran ini maklumat, supaya kita dapat membendung ataupun dapat kita mengekalkan keamanan dan keselamatan di sesebuah negara itu. Jadi masalah terorisme ini bukan masalah Malaysia saja, bukan masalah Amerika saja, tapi ini adalah masalah dunia. Jadi Yang Perdana Menteri telah pun menggalakkan konsep ini, yang konsep kesederhanaan yang selalu saya bangkitkan, ataupun global movement on moderate yang memerlukan masyarakat antarabangsa untuk mengecam dan menolak ekstremis ini, dan sebaliknya menyokong konsep kesederhanaan. Inilah yang akan ditarakan, dan saya percaya bahawa amalan berkonsepkan kesederhanaan ini perlu dipupuk oleh masyarakat dunia, dan justru itu usaha yang bersepadu atau golongan sederhana ini dalam semua bidang dan dimensi akan amat diperlukan untuk menentang terorisme ini. Dan Malaysia melalui pelbagai agensi dan pihak berkuasa sentiasa menggalakkan perkongsian maklumat yang saya katakan tadi, dan berisikan serta meningkatkan pengetahuan daripada kemahiran yang diperlukan, dan supaya kita mengambil langkah-langkah bersedia sekiranya ianya berlaku di negara kita atau di rantau kita. Jadi di sini kita tekankan betapa pentingnya kerjasama yang harus diwujudkan di antara negara-negara dunia ini supaya kita dapat membendung terorisme. Okay, bercakap mengenai isu security dan keamanan, saya nak tanya Datuk Seri secara spesifik mengenai isu pertindihan tuntutan kawasan di Laut Cina Selatan antara China dan beberapa negara jiran dalam rantau ASEAN, Datuk Seri. Apa pendirian yang akan dibawa Malaysia selaku pengerusi ASEAN bersabit perkara ini, membabitkan pertindihan ini? Ada penganalisis yang menyatakan yang negara ASEAN harusnya bersuara sebagai satu kumpulan terhadap China, dan sikap-sikap membuli negara China itu berbanding daripada kita menyelesaikan isu ini secara bilateral, satu-satu negara itu dengan China. Mungkin Datuk Seri mempunyai pendirian ataupun sesuatu yang boleh dikongsi. Saya percaya bahawa selaku kita menjadi pengurusi ASEAN pada tahun 2015, saya beranggapan bahawa ini adalah satu-satu cabaran yang kita akan hadapi, dan tuntutan yang bertindih di antara, bukan saja di antara negara-negara ASEAN, iaitu kita dengan Vietnam, dengan Filipina, dengan Brunei, 4 buah negara dalam ASEAN ini, tapi juga kita mempunyai tuntutan yang bertindih dengan negara China. Jadi kita mempunyai pendirian di ASEAN bahawa kita telah pun mengadakan perbincangan tentang di antara sesama kita, cara macam mana kita nak mencari penyelesaian di antara claimant state dalam ASEAN. Dan oleh itu kita juga percaya bahawa tuntutan bertindih dengan negara China haruslah diselesaikan melalui ASEAN dengan China. Kenapa ianya begitu? Bukan bilateral yang dicadangkan oleh China itu. Oleh kerana kita sesama sendiri juga mempunyai tuntutan. Jadi oleh itu pada tahun 2002 kita telah pun menandatangani Declaration of Conduct in South China Sea. Itu deklarasi tata laku pihak di berkepentingan. Dan pada 2011 kita juga telah pun menandatangani Menteri-Menteri luar ASEAN dengan China implementasi Declaration of Conduct of the Seas. Jadi sekarang kita mengusahakan tentang Code of Conduct, cara macam mana kita behave dalam sesuatu keadaan di South China Sea. Tapi semua ini ialah bukan mekanisme yang menyelesaikan masalah tuntutan bertindih. Dan pendirian ASEAN, pendirian Malaysia memang tegas bahawa semua tuntutan yang bertindih itu haruslah diselesaikan melalui international law, dan juga UNCLOS 1982, United Nations Convention Laws on the Sea tahun 82.
Dan kita katakan bahawa kita negara-negara ASEAN di antara Malaysia dengan Singapura misalnya, kita telah bersetuju untuk membawa ini kepada pihak antarabangsa, mahkamah antarabangsa untuk menyelesaikan masalah ini, ICJ. Dan sama juga dengan Indonesia. Apabila kita cara-cara kita mengusahakan ataupun cara perundingan kita tidak mencapai hasrat, maka kedua-dua pihak telah pun bersetuju supaya mengangkat perkara ini kepada pihak arbitration. Dan kita juga telah pun bersetuju bahawa apa juga keputusan yang dibuat oleh ICJ ataupun arbitration ini, kita akan menghormatinya. Jadi kita berpendapat bahawa sekiranya kita tidak mendapat satu kesefahaman dengan China, maka ianya juga haruslah dibawa kepada asal last resort, kepada arbitration. Ini ada sedikit perbezaan dengan China. China mengatakan bahawa ianya tidak perlu, dan dia kata we should not internationalize the issue. Ini adalah isu bilateral di antara negara-negara ASEAN dengan China, bukan multilateral. Dia kata dia ingin berunding dengan Malaysia oleh kerana Malaysia adalah kawan akrab, dan dia juga sedia berunding dengan Filipina, dan dia juga berunding dengan Vietnam. Tapi kita mengatakan tidak mungkin kita dapat mencari penyelesaian oleh kerana wilayah-wilayah yang dituntut oleh China dan Filipina kemungkinan juga dituntut oleh Malaysia. So, apabila berdasarkan masyarakat bilateral itu di antara Filipina dengan Malaysia, dengan China, Malaysia terkeluar, maka persetujuan mereka kemungkinan tidak memberi manfaat ataupun penyelesaian pada Malaysia. Sama juga dengan negara-negara Vietnam. Jadi ini pendirian Malaysia, dan kita mengharapkan bahawa negara China akan menghormati pandangan dan persetujuan negara-negara ASEAN. Dan baru-baru ini dalam masyarakat kita di Naypyidaw, kita telah pun mengeluarkan satu kenyataan resmi Menteri-Menteri Luar yang ingin melihat supaya China boleh mencepatkan ini COC, Code of Conduct of Party in South China Sea, untuk Iran kata itulah cara kita, perilaku kita di Laut Cina Selatan. Dan di samping itu juga bahawa kita mengatakan apa juga masalah pertindihan kawasan itu haruslah diselesaikan mengikut lunas undang-undang antarabangsa dan UNCLOS. Baik Datuk Seri, itu hanya satu saja cabaran yang bakal Datuk Seri tempuhi sebagai Menteri Luar. Dan kita lihat kalau kita berjaya menduduki kerusi UNSC ini dan juga dengan kepengurusian ASEAN, bagaimana Datuk Seri akan bakal menghadapi cabaran ini, dan pada masa yang sama bagaimana Datuk Seri menangani dan accountability, menggalas tanggungjawab dan accountability terhadap hasrat Malaysia untuk menjayakan kedua-duanya. Saya daripada segi sudut ASEAN, apabila kita menjadi pengurusi ASEAN, dan kemungkinan perkara-perkara yang kita utarakan kepada PBB itu adalah di antara perkara-perkara yang telah pun dipersetujui oleh ASEAN. Ini saya ingat daripada segi apabila kita menjadi pengurusi, maka we have that advantage. The advantage bahawa suara kita bukan saja suara Malaysia, tapi juga suara ASEAN yang mempunyai hampir 600 juta penduduk di rantau ini. Jadi cabaran-cabaran macam kata yang bukan tradisi, food security, terorisme, climate change, juga kita akan utarakan melalui persetujuan yang kita capai dalam masyarakat ASEAN. I think this is something special, yang something yang kalau sekiranya kita bukan pengurusi ASEAN, kemungkinan kita akan mengutarakan secara persendirian yang hasrat kita. Tapi selaku pengurusi ASEAN, kita juga harus mengambil kira yang katakan accountability itu, mengambil kira pandangan-pandangan negara-negara kita, negara-negara ASEAN kita. Jadi it gives us more leverage ini daripada suara itu, oleh kerana kita pengurusi ASEAN, maka ini bukan suara Malaysia saja, tetapi adalah suara daripada organisasi ASEAN. Kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Datuk Seri kerana sudi meluangkan masa
masa untuk bercerita ataupun berkongsikan sedikit fakta mengenai apa yang dari segi dasar luar dan lobi Malaysia untuk ke kerusi UNSC Datuk Seri. Selamat maju jaya diucapkan kepada Datuk Seri dan pasukan Foreign Ministry Team, Menteri Luar, dan juga semoga mencapai kejayaan dan mengangkat nama Kuala Lumpur di pesada antarabangsa, dan bukan itu saja, kita semoga menjadi jurucakap kepada keamanan dan pembangunan ketamadunan manusia. Datuk Seri, terima kasih sekali lagi. InsyaAllah, terima kasih. Sehingga berjumpa lagi minggu depan. Bagi pihak kru penerbitan, saya Nozi Pak Wan Syed mengucapkan selamat malam, salam hormat dan Assalamualaikum.